tidak jatuh dalam lubang syirik. Itu pun digunakan bahasa lubang apa ni, istilah, ada istilah balarah itu. Maksudnya kalau tak belajar saluran betul, apatah lagi bahasanya ambil bahasa Quran baca mentah-mentah, untuk ambil huraian sendiri, takut-takut nanti masuk lubang. Masuk lubang tu terjerumus itu salah akidah, masuk neraka kekal abadi, tak keluar, tuan-tuan. Pasal apa? Apatah lagi istilahnya sampai menyebabkan ada salah akidah. Macam itulah. Bahkan, baik, sikit lagi dia sambung tu. Pasal benda ni ada benda yang kadang tak perlu hurai pun. Baca itu, saya nak baca agaklah mana yang patut-patut baca saja. Bahkan dikenaki dengan belajar sifat 20 ini ialah semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kita belajar sifat 20 ni, kita belajar keseluruhan dengan cara formula. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, yang mereka ni sahabat beritikad dan yakin serta beriman tanpa keraguan sedikit pun semua sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau kita dapat keyakinan serta keyakinan bahawa tidak akan ragu pada masalah yang dibangkitkan oleh musuh-musuh Islam, ataupun mampu mempertulkan akidah pegangan kita apabila diserang oleh musuh, nescaya memadai. Kalau katalah kita tak belajar sifat 20, boleh kita jawab satu-satu, tak ada apa-apa kesalahan akidah. Kalau hantera, boleh, memadai, tidak perlu lagi belajar. Tetapi wajib intikad pada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dia sebut tentang dari si kaedah tu. Kalau kita tak payah belajar sifat 20, boleh belajar betul, boleh faham betul. Kena serang musuh pun boleh jawab elok. Okey. Itu dia dah bagi dah kaedah. Macam mana pun dengar elok-elok. Kalau macam ni, tak kena serang musuh lagi. Yang duk belajar pun bunyi ustaz, bunyi profesor. Tapi awal-awal dah salah akidah. Macam mana? Jangan kata musuh serang. Hak awal terima pun dah salah. Dia pun tak boleh nak menilai apakah yang dia ajar tu benar ataupun salah. Tu yang jadi kat kita lah ni. Yang sampai benda yang betul jadi salah, benda salah jadi betul. Yang tu yang disebut kaedah tu. Jadi tak belajar sifat 20 pun tahu tak kemas, tak faham tu. Kalau tak belajar pun, kalau faham elok, tak apa. Ini apa? Dah lah tak belajar sifat 20. Tu faham pun tak elok. Tu pelekeh lah sifat 20. Okey. Adapun kata dia bentuk pengajian sifat 20 seperti mana pengajian sekarang dengan yang iktimadkan atas dalil-dalil akli, pakai. Iktimad tu bersandar kan atas dalil-dalil akal, kaedah berfikir, penaklukan akal, maka telah dibentang oleh Al-Quranul Karim sendiri pada ayat ni. Kalau dia sebut contoh ni, contoh wahdaniyah. Pasal kalau kita belajar sifat 20, antara kitab-kitab yang kita dah habiskan dulu antaranya, kalau kita tengok kitab-kitab ulama dulu, dia memang kaedah berdalil-berdalil, dia berkata apa? Apa dalil ada Allah Ta'ala? Baru alam ni. Apa dalil Allah Ta'ala kuasa? Baru alam ni. Apa dalil Allah Ta'ala mendengar? Baru alam ni. Duk baru alam, baru alam, baru alam, baru alam. Itu dia suruh buat apa tu? Suruh mencari dalil dengan berfikir. Soal, salah ke berfikir? Salah ke berfikir? Berfikir pun berfikir nak apa? Nak dapat yakin wujud, kidam, bakok, mukhalafah lil hadis, kiam bin nafsi, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu hayat, sama, wasal kalam, atas 13 tu. Salah ke berfikir kau tu? Tak salah. Bahkan wujud, kidam, bakok, mukhalafah lil hadis, kiam bin nafsi, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu hayat, sama, wasal kalam. Ada dalil tak pada Quran? Semua berdalil tu. Cuma Quran bahasa Arab. Kau tak kerti nak fikir. Untuk fikir je lah. Pakai je lah akal untuk mensabitkan sifat tu. Boleh tak? Boleh? Ada masalah? Bulan tu ada tak Quran suruh fikir? Ada? Ada? Dia sebut ayat Quran yang suruh fikir. Khusus dalam bab wahdaniyah. Macam ni ayat lah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ayat suratul Anbiya, surah Anbiya ayat 22. Terjemah tak? Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran keduanya. Ayat Quran pendek kan? Kita faham nak ambil fikir apa tu? Kalau ada kat langit bumi, ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala, apa jadi? Rosaklah. Cuba tengok elok. Rosak langit bumi sekarang, rosak. Rosak tu apa maksudnya? Kalau rosak tak ada lah, hancur lah. Hancur lah langit bumi sekarang. Tak hancur, apa faham? Tuhan satu.
Bukan ada Tuhan langit, Tuhan bumi, ada banyak Tuhan. Ajarlah berfikir. Tapi ayat dia pendek, padat. Kalau kita tu kata, kalau kita mentah-mentah faham sekali, kita pun takat tu ialah boleh. Apa huraian lagi? Tu yang kalau kita belajar tauhid, panjang huraian tu. Tuan-tuan kaji pergi baca. Dalam kitab ni antara yang dia bagi penjelasan yang memang panjang macam mana kita pernah bicara dulu. Baik. Dari sini, daripada apa yang telah disebut daripada ayat Quran suruh fikir ni, ternyata bahawa sahabat dan mereka yang kemudian daripada mereka itu sahabat telah mempelajari ilmu-ilmu tersebut melalui bacaan Quranul Karim. Satu. Begitu juga hadis-hadis Nabawi. Dua. Begitu juga pentafsiran para sahabat. Pentafsiran para sahabat. Yang ni cara dia belajar. Yang bila sebut pentafsiran ni, ada tafsir tu guna kaedah berfikir. Ada pun mempelajari seperti sekarang ini adalah perkara yang belum berlaku. Macam mana kita belajar zaman lah ni zaman Nabi memang tak berlaku lagi. Bukan pada ilmu tauhid saja, tapi pada ilmu-ilmu yang lain pun sama juga. Jadi kalau kata zaman dulu tak ada ilmu nahwu saraf, waktu ada ilmu saraf. Nak belajar bahasa Arab kena belajar nahwu saraf. Kena. Waktu nak tahu ilmu tauhid, sekarang ada ilmu tauhid, kena belajar ada ilmu tauhid, tak faham tauhid. Kena belajar sifat 20 pasal itu ialah ilmu nak bawa pada tauhid, kena belajar. Macam mana nahwu saraf kena belajar untuk faham bahasa Arab. Macam itulah kena belajar sifat 20 untuk faham tauhid. Itulah dia sebut kaedah berfikir dah. Dengan ibarat lain, kata dengan bahasa lain kata macam ni. Pada masa sahabat, ilmu masih mentah. Belum proses. Belum dikupaskan. Semua bahan-bahan ilmu pada masa itu sama ada Al-Quran ataupun hadis ataupun kelakuan hidup Nabi, pertanyaan-pertanyaan sahabat, keadaan-keadaan mereka dan semua peristiwa-peristiwa dan sebagainya adalah menjadi sumber ilmu. Yang ni masdar-masdar untuk memahami. Masdar tu maksudnya tempat-tempat terbit, tempat keluar, punca-punca, bahan-bahan mentah yang membina pada ilmu atasnya. Secara kasar, ilmu di masa itu hanyalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sahaja. Dasar dia. Kerana kedua-duanya merupakan sumber-sumber ilmu, bukan menjadi ilmu lagi di masa itu. Pada masa itu tak jadi ilmu lagi pun. Bagaimana kita hendak kata sahabat-sahabat belajar sifat 20? Kan? Kalau nisbah nak belajar tu. Masa ini juga kata dia diibaratkan dengan masa yang keluar padanya sumber-sumber ilmu dan dasar-dasar ilmu ataupun kaedah-kaedah ilmu. Pada zaman sahabat lah antara tempat mula-mula keluar. Yang ini menjadi masdar, jadi tempat keluar, tempat terbit yang dibina semua ilmu atasnya. Ilmu yang kita dapat hari ini adalah daripada kupasan dan pahaman daripada masdar-masdar daripada terbitan-terbitan tersebut. Tidak kira ilmu apa pun sebagaimana yang terdapat pada masa permulaan Islam, Al-Quranul Karim dan sebab-sebab turun, sebab-sebab nuzul Quran dan hadis-hadis Nabi dan sebab-sebab warid, asbab wurud hadis. Kemudian daripada masa itu barulah sahabat memberi pula kupasan-kupasan mengikut kaedah-kaedah, cara istinbat, cara mengeluarkan hukum-hukum serta memahami hukum-hukum Allah Ta'ala yang mereka merasai dan bersera daripada Nabi SAW. Kan? Dia menghurai setelah pula berlaku masalah-masalah baru yang memerlukan hukum-hukum, apa yang dinamakan kelak dengan ilmu usul fiqh dan ilmu ulum Quran dan lain-lainnya. Jadi dalil ni dipaham daripada sejarah, daripada lainnya. Yang dalil ni dapat dipaham daripada sejarah Nabi Ibrahim AS. Macam mana boleh ada perkataan tu tak tahu. Memang ada macam tu, sama tak? Macam mana pun apa dia sebut ialah sahabat ialah punca ilmu. Jadi daripada mereka lah huraian. Apa yang saya nak sambung dengan apa yang telah diberi ni, kalau sahabat bagi huraian itu sikit soal. Tabi'in macam mana? Lagilah halus bahas dia. Tabi'in macam mana? Lagilah halus. Waktu agak-agak ada tak orang sanggup untuk menerima satu-satu macam mana ambil pada bahan mentah? Tentulah susah. Waktu nak ambil hal mana paling senang? Ambil yang telah diproses. Itu yang kita ambil yang telah diproses dengan nama sifat 20. Jadi benda yang ada baca ni saya pasal dia ada bukan bahan ilmu sangat, dia bahas baca tu saya baca laju je sekadar untuk menunjukkan apa kandungan yang telah dia ceritakan untuk menunjukkan tentang sifat 20 tersebut. Jadi kesimpulan, jadi rasa saya tangguh situ dulu. Dia nak sebut kesimpulan dengan apa dia sebut tentang sifat 20 tentang belajar yang sumber-sumber ilmu, nisbah ilmu pun zaman sahabat tak belajar macam mana kita belajar sekarang. Nak menunjukkan kita ni memang cara belajar dia lain
dan mesti ada disiplin. Dengan keadaan kita pun macam-macam ilmu kurang. Jadi kalau tak ada disiplin dan tak ada pedoman daripada ulama dulu yang pakar-pakar, macam mana kita nak dapat pedoman yang tepat tu? Itulah masalah yang nak timbulkan. Ni suruh kita faham. Dengan sebab itulah maka kena belajar ilmu dengan ada disiplin, antaranya belajar dengan sifat 20. Itulah dia nak sebut. Kita tangguh situ kesimpulan dengan apa yang telah disebut. Wallahu a'lam, yang baik pada Allah Taala, silap salah kasar bahasa tak sedap dengar tu adalah daripada kesilapan dan kebaikan saya. Tidak pun soalan kalau ada sekitar tentang apa kita lalu sekali lalu tadi. Dengan baca pun memang laju saya baca ni. Pasal dia yang depan ni memang dia kurang pembahasan, cuma sekadar nak sebut gitu saja. Tujuan dia nak sebut pun ialah nak kata belajar sifat 20 ni wajib ataupun tidak. Jadi kalau aku ada tak apa jelas dari situ tentang kata mesti kena pergi belajar tu dengan kaedah. Soalan kalau ada. Ya. Kita nak tahu barang siapa kalimah terakhir keluar daripada dunia mati, wajib pergi ke syurga. Ya. Kalau kita lemah segi akidah masyarakat itu kan syaitan datang. Ya. Dan kita tak dapat, Tak boleh nak menyebut tu. syaitan tu Ya. kita pergi tanpa dengan sebab mengucap kalimah sumpah. Okey. Macam mana tu dengan amalan-amalan kita ni? Soalan ditanya ialah tentang orang yang mati di akhir kalam ni tak boleh menyebut la ilaha illallah. Yang tu kan? Hadis dia kata wajib syurga. Ya. Jadi kalau kata tak sebut tu macam tak apa nak wajib ya, macam tu lah kot kan. Sekali lalu kan. Macam mana tu? Bagus soalan tu. Tu kata baca bahan mentah ni susah nak faham. Ada kena faham, nanti kau elok. Atas syarah ulama macam ni. Hadis tu memang ada Rasulullah sebut macam ni. Atau kama qala dia kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam ni sebut la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Sikit soalan dan dulu. Kalau akhir kalam dia tak sebut la ilaha illallah masuk syurga tak? Soalan simple pun tak boleh jawab. Tak lagi sifat 20 tu. Sedap buat ayat itu. Kalau kata akhir dia tak boleh sebut la ilaha illallah, tapi masih hidup cara Islam lah kan. Beranak pun Islam. Memang duk belajar Islam, duk ngaji Islam. Tapi dia tak boleh sebut kalimah last dia la ilaha illallah. Soal, masuk syurga tak masuk syurga? Kata rahmat. Untuk memang kena sebut kalimah la ilaha illallah di akhir. Tak sebut di akhir tu tak boleh masuk langsung. Macam tu kah? Itu apa maksud dia? Tak apa nak boleh hurai. Benda ni ulama hurai lah. Dengar elok nak sebut. Hadis tu yang sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ulama memang dia syarahkan hadis tu macam ni. Hadis tu kena tanggung macam ni. Siapa yang sebut la ilaha illallah akhir kalam dia akan masuk syurga. Kena syarah sikit lagi belakang hadis tu berdasarkan hadis lain. Dia masuk syurga bersama dengan orang-orang yang para nabi, para rasul, orang mati syahid dan orang-orang salihin. Maksudnya dapat masuk berjaya dengan orang sukses. Tu kelebihan akhir kalam ni la ilaha illallah. Baik, kalau akhir kalam ni tak boleh sebut la ilaha illallah, kena tengok macam ni. Selama dia hidup ni, dia hidup cara Islam ke ikut cara Yahudi? Cara Islam lah. Tapi kan kadang kesempatan dia untuk menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir kalam tak boleh nak sebut. Antaranya pasal masa nak mati ada sakaratul maut. Ada gangguan daripada syaitan. Ada mabuk-mabuk nak mati. Mula tu dibentangkan amalan kita yang telah kita buat dulu. Yang dulu semua pamer tu, yang baik buruk apa semua nampak masa tu. Jadi orang cakap keliling bukan nak perasaan lah, dia ajak apa pun. Kalau ikut bukan payah orang nak sebut la ilaha illallah, hafal lama lah. Macam tu kan. Tapi macam mana pun nak sebut tu. Adakah kalau tak sebut akhir tu dia akan masuk syurga? Masuk tak masuk syurga adalah di atas benar tak benar akidah dia. Jadi maksudnya walaupun akhir kalam dia tak sebut la ilaha illallah, tapi memang akidah dia akidah betul, dia memang ahli syurga. Pasal nak dikira tu bukan akhir apa dia sebut, tapi sebenarnya apa akidah dia. Walaupun dia tak boleh menyebut kalimah syahadah di akhir. Kalau ada orang boleh sebut macam mana? Kalau ada orang boleh sebut, maksudnya itu istimewa untuk dia. Yang tu yang ulama syarahkan. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ay ma'al faizin. Dapat masuk syurga beserta dengan orang yang sukses dalam babak iman. Sikit lagi kalau saya sambung tu. Kalau macam ni, dia sebut apa? La ilaha, mati. Hak pun tak bunyi. La ilaha, mati. Soal, masuk neraka ke masuk syurga? La ilaha tu maksud dia apa?
Untuk masuk syurga tak kalau dia kata tak ada Tuhan? Nak jawab lah tak? Tak siapa nak pandai syarah? Ada pandai syarah? Hadis sebut la ilaha illallah, disebut la ilah, mati. Terjemah apa tadi? Tak ada Tuhan. Masuk syurga tak kalau dia kata tak ada Tuhan? Masuk syurga? Ha? Masuk? Husnuzan. Tu syarah Qudan tu. Yang ni kata ulama dah peralui tuan. Kita belajar kitab tauhid, ulama dah jawab satu. Ada tak? Tengok saya sebut. Macam ni. Dia sebut la ilah tu pasal apa? Dia bukan nak kata tak ada Tuhan. Dia nak sebut berlebih. Tapi tak ada. Sebenarnya dalam akidah dia duk itikad siapa? Allah. Tuhan sebenar ni siapa? Allah lah weh. Tapi ni sebab nak sebut tak ada. Mati beriman kan mati kafir ya? Beriman lah. Cuma nak sebut tak habis tu je. Taklah jadi kafir. Yang tu jawapannya. Sikit lagi. Tambahan. Pasal nak sebut huraian tu. Akhir kalam tu. Macam ni lah. Ada orang kalau PN dia ada sebut yang ni. Hang ni awak lah la ilah. Dia suka sebut yang tu. Ada orang mengenai tu kan. Ni memang dia tak sebut apa. Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gagah je. Ini apa-apa sikit. La ilah. La ilah. Dia gagah habis. Dia bunyi. La ilah. Soal. Dia tak mampu. Mampu tu mati lah. Kafir tak? Ha? Tak kafir juga. Macam apa? Tengoklah sebenarnya dia sebut la ilah tu. Sebenarnya dia nak sebut habis. Tapi dah PE. Sebut tak habis. Sebenarnya dia dok kata Tuhan sebenar siapa? Allah. Okey, macam mana pun sikit soal. Bagus tak sebut tanpa habis tu? Tak bagus. Tu jangan jadi tabiat lah sebut tak elok itu bagi habislah la ilaha illallah. Janganlah sebut la ilah pang sekali. Maksudnya sebut lagi habis. Kalau tak nak sebut, tak payah sebut, tak apa. Pasal apa? Memberhentikan pada tempat yang tak sepatutnya berhenti kalimah tu. Nak sebut tentu. Jadi kalau nak sebut bagi habis lagi selesai. Macam mana pun asal kita bicara jadi kafir tak jadi kafir. Kalau memang dia tak itikad tapi dah biasa sebut macam tu. Macam mana pun nak kata gini, tak apa eloklah membiasa sebut perkataan yang tak betul. Sikit lagi kalau saya sambung tu. Masih tak menyebut. Ada orang tuan-tuan tambah kita tengok isu-isu yang terdekat ni tengok banjir lah. Kereta terbakar dalam trailer lah. Tuan-tuan tengok dalam video tu dia sebut macam mana? Kerana tengok banjir pun, tengok mangsa banjir teruk-teruk kan. Dia sebut apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa dengar? Soal, betul tak dia sebut tu? Tuan-tuan tak pasal saya sebut apa? Tak ada alert tu. Dia sebut apa? Bar tu panjang. Ramailah orang kita sebut Akbar ni tak betul kan. Video-video yang saya dah tengok tu banyak tak betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia nak mengeluh. Tengok benda-benda yang dia tengok sedih tu. Tapi dia sebut macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tak betul lah baik. Hang diam lah. Tak usah sebut. Kalau ikut terjemah tuan-tuan tahu apa makna Allahu Akbar. Allah gendang besar. Allah ni gendang. Kalau dia memang itikad dia faham macam tu kafir. Dan sebutan tu tak elok. Dan ajaklah sebut bagi betul. Macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia orang ni Allahu Akbar. Jangan nak sebut itu lah. Saya nak cerita apa? Nak syarahkan panjang sikit. Jangan ajak sebutan tak betul. Baik diam. Ni la ilah. Ada la ilah. Habis lah sebut. Sebut tentu lah. Jadi atas kalimah la ilah Allah tadi siapa-siapa yang tak boleh sebut habis. Di atas kata iman tak iman, tengok perjalanan hidup dia lah. Kalau dia akidah betul walaupun tak boleh menyebut la ilaha illallah. Okey? Berbanding macam ni. Sikit lagi. Saya suka tambah-tambah itu. Walaupun satu soalan tu telah dijawab. Macam ni. Dia Wahhabi. Dia duk kata orang salah di aras. Kita duk kelahi lama dengan dia. Aku duk kata orang salah di langit. Hang tak mau pakai sudah. Aku nak pakai ayat Quran. Al-Quran kata di langit Untuk dia nak mati dia boleh sebut la ilaha illallah. Soal. Boleh tak mandi mayat dah? Mayat dah. Sepanjang mayat tanya tantu tu. Boleh tak sepanjang mayat dah? Boleh. Wahhabi. Tapi dia sebut la ilaha illallah. Boleh tak?
Boleh tak? Dengar saya sebut? Tak boleh. Siapa tak boleh? Dia sebut la ilaha illallah. Memang dia sebut la ilaha illallah. Allah dia faham tu Allah macam mana? Allah duduk di langit. Out. Pasal itu dia i'tikad. Walaupun orang tadi dia nak mati dia sebut apa? La ilah. Makna tak ada Tuhan. Yang Wahabi ni sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi selama ni dia i'tikad Allah duduk di langit. Hak tadi dia sebut la ilah, sebut tak habis. Tapi selama duduk hidup ni dia kata Allah tak bertempat. Hak mana mati beriman? Hak sebut la ilah tak habis tu. Pasal dia cuma tak habis tapi i'tikad betul. Wahabi walaupun sebut habis tapi i'tikad tak betul. Walaupun dia sebut la ilaha illallah. Satu kita kena jaga sama dah. Bukan kira akhir pasal nak dapat akhir tu hal. Tapi akhir pun kalau dapat sebut tapi dia tak akidah yang salah, tak mendapat. So, saya jawab soalan. Panjang lah tu. Lain kalau ada. Saya suka saya soalan. Mana? Tak ada tu panjang umur. InsyaAllah kita sambung nanti. Tanya kita kesimpulan tu. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.